Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Dr. Muhammad Faizal akan menunjukkan tutorial untuk lab yang kedua. Pertama sekali, open the project. Untuk kali ini, untuk lab yang kedua, kita menggunakan function analog or mix. Ini function untuk menggunakan piece-spice analysis. Create a blank project. Okey, untuk title page, untuk kali ini, untuk title tuliskan nama lab 2, activity 1 dan nama para pelajar, dan juga document number, nombor matrix dan juga sections. Okey. Untuk aktiviti 1, para pelajar dikehendaki untuk menyalin semula ataupun reconstruct circuit di figure 1 ini ke dalam bentuk ORCAD dan kemudian simulate bias point analysis mengikut kepada current dan juga node voltage-nya. Okey. Untuk menambah part, so kita pergi kepada place, part. Okey, saya bagi satu contoh. Ini adalah part yang kita hendak masukkan, contohnya R. So kita masukkan, select all dan pilih R. Pastikan R ataupun komponen resistor yang kita nak masukkan ataupun apa-apa komponen dalam lab ini, pastikan mempunyai simbol piece-spice ini. Okey, jangan ambil simbol ataupun komponen yang tidak mempunyai simbol seperti ini. Pilih komponen yang mempunyai simbol, kerana komponen yang mempunyai simbol piece-spice ini boleh di run ataupun boleh kita panggil sebagai boleh di analyze dalam bentuk piece-spice. Untuk setting simulation, pergi di bahagian new simulation di sini. Namakan sebagai apa-apa nama, contohnya bias point, dan create. So nampak kat sini kita dah ada satu kita panggil sebagai satu function untuk simulation. Pergi dekat edit simulation profile. Dia akan keluar seperti ini. So kita akan keluar seperti ini dan kita buka pada bahagian type analysis. Bila kita lihat analysis tab kat sini, kita akan nampak ada 4 jenis analysis yang kita belajar sebelum ini. Time domain, iaitu transient, DC sweep, AC sweep dan juga bias point. So kita pilih bias point, klik pada general setting dan klik pada point yang pertama, include detail bias point formation for non-linear control source and semiconductors .op. So apply dan tekan OK. Selepas itu, tekan button run.
Okay, apabila kita tekan button run, okay, akan ada keluar satu pop-up okay, seperti ini. Okay, ini adalah pop-up untuk bias point schematic untuk bias point untuk PSpice punya pop-up. Okay, so kat sini akan keluar operation point ataupun kita punya result dalam bentuk teks. Okay, tapi kita tak gunakan yang ini nanti. So untuk yang aktiviti 1, kita akan dapat kita punya result dengan klik pada function enable bias voltage display dan juga current display serta power display. So bila kita klik pada enable bias voltage display, so kita akan nampak voltage drop pada setiap nodal. Okay, so seperti kita tahu, kat sini kita akan ada 6 nodal, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So untuk voltage, untuk current dan juga untuk power. Okay, so para pelajar dikehendaki untuk menyemak jawapan pada simulation ini berserta dengan jawapan kiraan yang para pelajar telah lakukan. Okay, kebiasaannya jawapannya adalah lebih kurang sama. Okay, plus minus akan ada kurang ataupun ada lebih. So ini untuk aktiviti 1 part pertama. Baik, sekarang part yang ini kita dah selesaikan. Kemudian kita dah melakukan part yang kedua. Sekarang kita nak melakukan part yang ketiga dan juga part yang keempat. So part yang ketiga dan keempat ni adalah fungsi Thevenin simulation menggunakan transfer function simulator. Okay. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah pertama sekali save dahulu kita punya letak ini, dan kemudian untuk letak ini para pelajar perlu save sama ada para pelajar hendak save as pada folder yang lain ataupun terus save as PDF. Okay. Okay. So pelajar-pelajar perlu save as PDF dan hantar sebagai dalam kita punya arahan dalam laporan makmal kita. Okay. Ataupun jika pelajar hendak simpan dahulu, so para pelajar boleh save as. Okay. Save dan juga kita buka pada page yang lain untuk kita selesaikan transfer function yang lain pula. Okay. So untuk sekarang para pelajar perlu print out kita punya aktiviti yang pertama tadi dan hantar sebagai kita punya assignment dalam kita punya lab report. So ini yang pertama. Kemudian untuk kita lakukan, kita perlu lakukan PDF yang lain semula. Baik, apa yang kita nak buat untuk part yang ketiga dan keempat adalah dengan cara dengan cara kita menukarkan R4 ini ataupun 1.2 kilo 1.2 kilo ohm ni sebagai kita punya R load. Okay, so ini adalah kita punya R load kita. Untuk mengira Thevenin di sini, R4 ni kita berjadikan sebagai R load, dan untuk kita simulate sebagai VTH, R4 ini kita perlu jadikan sebagai open circuits. Ingat balik ciri-ciri Thevenin, apa yang kita perlu lakukan untuk Thevenin circuits. So untuk open circuits, kita perlu menukarkan kita punya 1.2 kilo ohm ini kepada nilai yang lain. Okay, nilai yang lebih besar. Open circuit bermaksud rintangan dia terlampau tinggi. So kita jadikan sebagai 1 GHz 1 giga ohms. Okay. Kemudian bila kita tukarkan, kita dapatkan kita tukarkan kita punya edit simulation profile untuk kita simulate dalam bentuk transfer function, this one. So kita unclick di sini, klik semula di calculate small signal DC gain. Okay, caranya adalah sebelum tu R4 ni kita perlu tukarkan nama dia sebagai R load. So jadikan dia sebagai ROAD, R load. Okay.
dan R-load, dan ini adalah kita punya 1 giga ohms. So cara untuk kita simulate adalah adalah dengan cara kita pergi kepada bias point, kemudian pergi pada bahagian calculate small signal gain. So pada part pertama, from input source name kita namakan sebagai V1. Sebab apa? Sebab kita punya R-load ni merujuk kepada sumber satu bekalan saja, iaitu sumber V1. So kita namakan sebagai V1, dan output kita adalah pada VTH kita di sini, iaitu VR-load. Okey, nampak? Okey, di sini. So kita apply dan tekan OK. Kemudian terus saja kita run kita punya PSpice. Okay, so macam biasa kita akan close satu pop-up yang ini dan juga yang ini. So untuk lihat kita punya voltage drop, tekan pada button voltage dan kita akan dapat nilai voltage drop di 1 giga ohms. Sorry, 1 giga ohms, yes, 2.591, dan ini pada titik nodal di sini, dan nodal di sini adalah 3.065. So untuk dapatkan voltage drop pada VR-load tu adalah dengan cara kita tolakkan point di sini dan juga point di sini, iaitu 3.065 tolakkan dengan 2.591. Okey. Untuk RTH pula, okey, untuk RTH kita boleh buka pop-up PSpice ini, okey, dan kita pergi pada view output file, klik, dan kita akan dapat kita punya nilai simulations dalam bentuk teks. Okey, so kalau kat sini kita ada voltage pada setiap nodal. So nodal N0174 kita akan rujuk pada kita punya circuit tadi, berapakah nilai voltage dia. Okey, tapi kita dah lihat dalam bentuk grafik, so dia lebih mudah untuk kita dapatkan nilai output RTH. So kita lihat pada small signal characteristics. Okey, so kat sini kita ada VR-load over VV1 dan juga input dan juga output. So kita lihat kita punya RTH pada di sini, R-load kita. Okey, so R-load kita ataupun RTH kita adalah 2.663 kilo ohms. Okey, so ini adalah RTH, dan beza antara voltage drop di sini dan juga voltage drop sini itu adalah kita punya VTH. So kita boleh concludekan dan tuliskan kita punya jawapan RTH dan VTH kita di bahagian kosong ini. So kita just boleh kita letak place text. Okay, so kita namakan VTH sama dengan, so ini just untuk kita punya pemahaman sajalah, ataupun untuk memudahkan kerja kita. 3.065 volt tolakkan dengan 2.591 volt. Okey, sama dengan sama dengan 0.474 volt. So ini adalah kita punya VTH. So untuk RTH pula, okey, RTH okey sama dengan berapa tadi kita punya nilai RTH kita adalah 2.663 kilo ohms. Okey, so ini adalah kita punya circuit ataupun kita punya circuit untuk simulation VTH dan juga RTH.
So para pelajar perlu print juga dalam bentuk PDF. Yang ini untuk kita menjawab di sini. Okey, lab activity yang kedua. Lab activity nombor 2. Okey. Jadi untuk lab 1 kita dah selesai. Okey, lab activity 1 kita dah selesai, ini kita dah selesai dan ini pun dah selesai. Kemudian kita pergi kepada lab activity 2 iaitu Norton resistant ataupun Norton equivalent circuits. Baik, sekarang para pelajar perlu menyediakan circuit dalam figure 2 ini ke dalam ORCAD kita. So, jom kita mulakan. Baik, sekarang kita dah selesai menyediakan circuit seperti figure yang kedua. Okey, yang ini kita kena tukarkan ke dalam bentuk RL, R load kita. Baik. So, untuk aktiviti yang kedua, kita dah selesai part yang pertama. Kemudian part yang kedua kita perlu dapatkan mesh current dan juga voltage drop pada setiap nodal. Okey, seperti biasa kita edit simulation profile di sini. So, unclick di sini dan klik pada yang pertama. So, sama seperti Thevenin tadi untuk part yang pertama. So, klik OK dan kemudian kita run. Okey, selepas kita run dan kita klik pada bahagian VI dan juga power, so kita boleh namakannya seperti ini. So sebenarnya point ni kita boleh ubah-ubah okey, supaya kita nampak, kita boleh ubahkan dia. Okey, so selesai untuk this part. So this part dah selesai, this part pun dah selesai. So kita lakukan untuk yang ini. Okay, let's go. Okay, sebelum tu pastikan ini kamu kena print sebagai PDF dan hantar dalam Google Form. Baik. So sekarang kita nak mendapatkan current dan juga RN untuk Norton Theorems. Okay, saya recall balik kita punya kuliah kita. So untuk dapatkan kita punya Norton current, okay, kita punya RL perlu short circuits, manakala untuk dapatkan resistant ataupun RN atau sama step seperti RTH, iaitu kita kena open circuits. Jadi bila kita open circuits untuk dapatkan RN, kita perlu menggunakan transfer function. So ini adalah fungsi transfer function dan ini adalah fungsi .op. Okay, dia berbeza sikit dengan yang Thevenin tadi. So untuk dapatkan current Norton, so kita perlu simulate dalam bias point .op, dan untuk dapatkan RN kita perlu simulate dalam bentuk transfer function .tf. Okay, jom kita mulakan. So sekarang untuk kita mulakan, pertama untuk kita dapatkan current Norton. So current Norton, apa kita perlukan adalah kita perlu short circuits di RL. So untuk short circuits kita perlu rendahkan nilai RL kita, iaitu kepada 0.0001 ohms. Okay, so
Kenapa kita rendahkan? Supaya dia bertindak balas ataupun dia bertindak sebagai short circuit. Maksudnya rintangan dia terlampau halus ataupun terlampau rendah. So bermaksud dia macam short circuit. Okay, lintah pintas. So kita edit simulation profile. Okay, menggunakan fungsi yang sama tadi .op. Okay, dan kita run. Jadi bila kita dah run, so bila kita buka, ini adalah current yang melalui pada RL, iaitu kita punya Norton current, iaitu 51.06 mA. So kita place text Norton current equals to 51.06 mA. Okey, selesai. Okey, ini untuk mencari Norton current. Untuk mendapatkan VTH, okey, ingat untuk dapatkan VTH kita perlu open kita punya RL kita. So untuk open kita kena increasekan RL kita. So kita increasekan 1 giga contohnya. Okey. Dan kemudian ikut step seperti yang Thevenin tadi, iaitu kita perlu edit for simulation profile. Okey, dan kemudian kita pilih .tf punya simulator, iaitu source name kita adalah RL ataupun RLoad, dan juga input source name is kita punya V, this one. So saya punya adalah V2. Okey, kalau para pelajar V1, so tulis V1. Okey, di sini. So make sure sama seperti reference ataupun annotation para pelajar masing-masing. Okey, so kemudian yang ini saya punya VRL. Okey, so jangan ikut saya, ikut pada simulation masing-masing. Okey, V2 ni. Okey, klik OK dan run simulation. Okey, so dia akan keluar pop up. Okey, bila dah keluar kita open file, open file, view, open file. So kita akan dapat kita punya VTH kita di sini, iaitu 91.23 ohms. Norton current dan juga Norton resistance sama dengan 91.23 ohms, 91.23 ohms. Okey, so itu saja untuk kita selesaikan lab yang kedua. Okey, so yang ini kita dah selesai. Kemudian okey, so print PDF kita punya yang asal tadi, dan juga bersama-sama dengan yang ini, bersama dengan jawapan masing-masing, Norton current dan juga Norton resistance, dan juga save sebagai PDF dan hantar dalam kita punya Google Form kita untuk menjawab soalan nombor 3. Okey, so yang lain tolong isi observation, discussion, conclusion dan juga question pre-lab asal tadi. So itu saja untuk lab yang kedua. Harap pelajar boleh lakukannya. Semoga berjaya dan terima kasih. Assalamualaikum.